Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya bertajuk Hadi, Malaysia Madini, Anwar jauh daripada ditunjukkan Rasulullah. Berita penuh. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa konsep Malaysia Madini yang diperkenalkan oleh kerajaan hari ini adalah percubaan menipu rakyat dan seluruh dunia kerana ia terlalu jauh daripada makna sebenar yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dalam satu catatan di Facebook, Hadi berkata penubuhan kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mempunyai kelemahan ketara, terutama dalam kalangan pemimpin yang didominasi oleh wakil rakyat bukan Islam. Kerajaan campuran ini bercampur aduk pula dengan pelbagai ideologi seperti kalangan liberal, puak ekstrim berhaluan kiri maupun kanan, serta kalangan oportunis. Malah mereka disertai oleh kalangan yang dipertikai integritinya seperti bekas banduan, kluster mahkamah, kronisme dan nepotisme yang menjadi gejala dalam kerajaannya. Betapa mereka adalah paling jauh daripada ciri-ciri Madini yang mampu mencipta kemajuan yang positif dan jauh daripada konsep Al-Din yang wajib menjadi panduan, katanya. Menurut Hadi, Anwar hanya melantik kepimpinan negara daripada kalangan mereka yang menang tipis dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu dengan sokongan bukan Islam dan bukannya masyarakat Islam yang mendominasi penduduk negara. Malah dakwanya, ketirisan dalam kerajaan hari ini semakin ketara susulan pelbagai pendedahan membabitkan salah laku. Makin hari, makin terdedah perkara-perkara yang melibatkan soal salah laku. Sehingga beberapa orang pemimpin dan komponennya sendiri membuat teguran secara terbuka kepada media melalui lisan dan tulisan menyentuh prinsip dan integriti yang menggoncangkan kedudukan mereka. Keadaannya tidak mampu ditutup dengan alasan kenyataan dan tindakan menyerang parti lawan dengan tujuan menutup kelemahan mereka, katanya. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Hadi dipercayai merujuk tindakan SPRM membekukan akaun bersatu bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya. Anwar, Presiden UMNO, berita penuh. Susulan Anwar Ibrahim akhirnya dengan penuh bergaya menjejakkan kaki ke bangunan UMNO buat pertama kali setelah 25 tahun dipecat serta dihalau daripada parti itu. Ramai yang bertanya, malah mula membuat spekulasi apa bakal terjadi selepas ini. Rata-rata tidak percaya kedatangan Anwar itu ke bangunan UMNO baru-baru ini semata-mata untuk mempengerusikan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan, tetapi merasakan ada maksud lebih dalam daripada itu. Spekulasi yang berlegar bahkan sampai ke peringkat ada yang bertanya apakah Anwar akan kembali ke pangkuan UMNO dan bakal menjadi presiden parti itu. Menelusuri perjalanan politik Anwar selama ini, harus diakui beliau memang seorang yang tidak pernah diam daripada berstrategi. Ketika dalam penjara pun beliau merancang pelbagai strategi. Ini kan pula setelah duduk sebagai Perdana Menteri. Secara umumnya, selain untuk mempengerusikan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan, setujunya Anwar dengan mesyuarat itu diadakan di bangunan UMNO bukanlah secara kebetulan atau disebabkan tiada pilihan premis yang lain. Tetapi sebagai Perdana Menteri yang suatu ketika dahulu pernah dipecat daripada UMNO, selain untuk menunjukkan hubungan dan penerimaan parti itu terhadapnya, kesediaan Anwar merendah diri hadir ke bangunan UMNO disertai sekali lagi merendah diri dengan sedia sekadar menjadi makmum solat maghrib yang diimamkan Dr. Ashraf Wajdi Desuki. Beliau dengan sendirinya terlihat amat mengagumkan. Sebagai Perdana Menteri, jika mahu memilih untuk bersikap ego, Anwar boleh saja meminta mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan itu diadakan di Putrajaya atau di mana-mana tempat lain yang bersesuaian kerana ia adalah urusan berkaitan kerajaan. Tambahan lagi, DAP yang barangkali masih janggal untuk memijak pejabat UMNO turut sama hadir dalam mesyuarat itu.
Begitu juga sebagai pemimpin gerakan Islam yang memang biasa menjadi imam solat sejak dulu lagi, tiada masalah dan tidak bersalah jika Anwar memilih untuk menjadi imam solat maghrib di bangunan UMNO itu. Namun, kerana jiwa besar dan sebahagian adab menghormati tuan rumah, memilih menjadi makmum adalah lambang pekriti dirinya yang terpuji. Apapun, kunjungan Anwar ke bangunan UMNO buat pertama kali ini disertai ramai ahli UMNO sendiri teruja dan mengambil kesempatan bergambar dengannya. Spekulasi mengenai kehadiran beliau itu dan hubungan PKR dengan UMNO terus menjadi bualan di sana-sini sampailah sekarang. Tambahan lagi, berdasarkan situasi pasca PRU15 lalu, PKR dan UMNO sebenarnya bukan saja saling memerlukan untuk menubuhkan kerajaan, malah juga untuk masa depan kedua-dua parti itu. Berdasarkan keputusan PRU15 lalu, PKR dan Anwar dilihat amat memerlukan UMNO untuk menjamin Presiden PKR itu kekal lebih lama sebagai Perdana Menteri, manakala UMNO pula memerlukan PKR dan PH untuk berkongsi sokongan bukan Melayu dan agar terus berada dalam kerajaan di sebalik sokongan Melayu makin merosot yang diterimanya. Untuk itu, pilihan untuk Anwar menjadi Presiden UMNO selepas ini adalah pertimbangan yang rasional, matang serta sehat demi masa depan kedua-dua parti ke arah kestabilan negara yang menyeluruh. Pun begitu, untuk menjadi Presiden UMNO, Anwar mestilah terlebih dahulu kena membawa PKR bergabung dengan UMNO sebagai sebuah parti yang lebih besar. Oleh kerana PKR sebuah parti berbilang kaum dan UMNO berteraskan Melayu, penggabungan kedua-dua parti itu memerlukan UMNO dijenamakan daripada United Malaysia National Organisation kepada United Malaysians National Organisation. Walaupun UMNO berteraskan Melayu, tetapi menukarnya kepada pelbagai kaum tidak sepatutnya menjadi masalah kerana selepas penggabungan dengan PKR itu masih meletakkan pemimpin Melayu sebagai dominan dan peneraju utama dalam kepimpinannya. Ia tiada beza seperti mana UMNO sejak sekian lama telah memasarkan BN yang pelbagai kaum kepada pengundi ketika PRU yang melambangkan ia adalah parti yang tidak lari daripada jiwa Malaysia yang berbagai kaum serta agama. Mustahaknya, bunyi dan sebutannya tetap UMNO. Malah dengan 3 kaum utama berada dalam sebuah parti bernama UMNO yang diberi jenama baru itu lebih melambangkan keikhlasan sejati dalam merukunkan hubungan kaum di negara ini berbanding amalan dalam BN selama ini. Yang penting, apabila PKR dan UMNO bergabung dengan Anwar sebagai Presiden dan Zahid Hamidi sebagai timbalan Presiden, parti itu bukan saja bertambah besar dan kuku untuk mendepani cabaran masa depan, bahkan kembali menerajui kerajaan bersekali dengan jawatan Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri secara sendirinya juga menjadi milik parti itu sebagaimana tradisinya sejak merdeka lagi. Tidakkah ia suatu kebanggaan buat UMNO? Terciptanya sejarah bila Anwar menjejakkan kaki ke pejabat UMNO baru-baru ini setelah 25 tahun berlalu, barangkali suatu permulaan kepada terbukanya satu lagi sejarah baru buat parti itu.